Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sudah pun 3 petang. Jadi kita mulakan sesi taklimat kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Untuk saya buat semakan teknikal sedikit, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Okey, baik. Okey, jadi jadi saya Puan Nur Akidah binti Jahaya, Pegawai Kaunselor Sekolah Menengah Islam Amin Gombak, merupakan hos bagi sesi taklimat kita pada hari ini. Jadi bagi memastikan kelancaran program, para peserta semua diminta untuk yang pertama mute mikrofon. Yang kedua, sekiranya ingin memberi respon dan ingin bertanya soalan, boleh type di ruangan chat. Dan yang ketiga, sila isi borang pendaftaran yang di link yang disertakan di ruangan chat bagi tujuan e-sijil dan markah merit penyertaan. Jadi yang saya hormati guru-guru dan para ibu bapa dan yang saya sayangi para pelajar sekalian, selamat datang ke sesi taklimat pengajian dan beasiswa MARA. Dengan sukacitanya, saya ingin mempersilakan Encik Hamairuddin bin Ramli, Pegawai MARA Daerah Gombak bagi menyampaikan taklimat beliau. Dengan ini dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke ni? Waalaikumsalam. Okey, boleh. Okey. Dengar jelas. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak kerana sudi menjemputlah pihak MARA untuk berikan sedikit taklimat berkenaan penganjuran pelajaran MARA untuk tahun 2020-2021. Jadi kan nampak tak saya punya slide share ni? Okey, boleh nampak. Boleh nampak Boleh nampak. Ya. Okey. Kalau boleh nampak saya go online. Jadi sesi kita ni lebih kurang akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Adalah untuk kita berikan kepada pelajar-pelajar Bumi Putera kita di Malaysia ni lah, Semenanjung dan Sabah Sarawak lah. Okey, mulakanlah. Okey, jadi kan untuk semua saya rasa yang ada di sini tempat saya 5, betul tak? Ya betul, Encik. Betul Saya kata 4 dan 5. Jadi memang untuk menuju ke arah ke tertiary lah kan, pelajaran peringkat tertiary. Okey. Ya betul. Jadi benda ni santai saja sebenarnya kaedah penyampaian saya ni. Jadi kalau ada sebarang soalan tu, kalau nak tanya bolehlah juga tanyalah. Okey, jadi dasar kita ada dasar penajaan. MARA ni kita ada dasar penajaan, dari segi modal insannya, kemudahannya yang kita bagi, yang fokus group yang kita nak bagi tu, bantuan tu, penajaan tu. Dan juga ada juga ciri-ciri keusahawanan yang kita libatkan di dalam suatu penajaan. Kalau modal insan kan, kita cuba nak melahirkan pelajar Bumi Putera cemerlang dan berkualiti. Itu dia punya dasar kita. Jadi kita nakkan pelajar-pelajar yang akan bersama dengan MARA yang kita taja nanti tu ialah pelajar-pelajar Putera yang cemerlang dan berkualiti. Jadi ada nak tanya tak tentang status pelajar Bumi Putera ke macam mana? Boleh tanyalah, saya nak tanya. Atau nak saya terangkan je lah, saya terang. Jadi Bumi Putera ni ialah mana-mana individu yang lahir di Malaysia ni yang mengamalkan adat resam Melayu kan, ataupun bangsa-bangsa lain selain daripada Melayu yang telah menduduki kedua-dua kita pulau dan juga semenanjung Malaysia ni. Satu pulau Sabah Sarawak Borneo lah, kalau semenanjung Malaysia lah. Okey, yang telah mendiami bumi ni. Jadi yang penduduk asal, itu kita katakan sebagai bumi Putera. Jadi kalau Melayu ni kita yang makan makanan Melayu, dari segi takrifan perlembagaan ya, berpakaian pakaian Melayu,
bercakap pun cakap bahasa Melayu. Sebab tu kita berikan juga penajaan kepada yang kita takrifkan di situ. Jadi kalau dia kata ada setengah kawan-kawan kita tu yang dia kata dia Bumi Putera Pulau Pinang contohnya, ada kita bagi juga pembiayaan. Kita kalau boleh membuktikan kata ada ciri-ciri kemelayuan dan keislaman di situ dan mengamalkanlah agama Islam. Okey, nah kemudahan lah yang kita bagi lah kemudahan pinjaman pelajaran MARA lah untuk pelbagai peringkat pengajian. Jadi kita memberikan kemudahan ni kepada para pelajar Bumi Putera ni dari segi sijil. Peringkat pertama sijil, keduanya diploma, okey, ketiganya peringkat ijazah dan keempatnya master, kelimanya PhD. Kesemua peringkat pengajian MARA tawarkan pinjaman pelajaran MARA ni. Okey. Kemudian fokus kita ialah untuk melahirkan lebih ramai graduan profesional dan kompeten yang menyumbang ke arah negara berpendapatan tinggi serta mempunyai minda kelas pertama. Ini fokus kita. Jadi kita nak melahirkan pelajar-pelajar Bumi Putera ni yang mempunyai keprofesionalan dan kekompetenan. Itu yang penting. Okay, yang dapat menyumbangkan ke arah negara berpendapatan tinggi. Jadi kita dengan hasrat apabila mereka telah mendapat pengajian dan telah belajar di tempat pengajian yang mereka nak tu, mereka ni akan menyumbangkan, itu sebenarnya tujuan kerajaan untuk melahirkan Bumi Putera. Okay? Jadi MARA ni dikhususkan untuk Bumi Putera sebab sebahagian besar penduduk di Malaysia ni terdiri daripada Bumi Putera. Saya rasa 50 lebih peratus ataupun 60% penduduk Malaysia ni terdiri daripada golongan Bumi Putera. Okay. Jadi mereka pada masa akan datang sudah tentunya jikalau mereka tu mendapat penajaan dan mereka juga akan keluar daripada pengajian tu nanti akan mendapat tempat bekerja di mana-mana organisasi yang mereka pilih dan seterusnya akan menyumbang kepada kaedah kepada pendapatan negara kasar lah, KDNK kita, itu yang kita nakkan sebenarnya. Kita nampak macam kita mendapatkan pekerjaan, sebenarnya pekerjaan kita itu menyumbang kepada pendapatan negara kasar, keluaran dalam negara kasar, KDNK. Dan di samping itu juga dalam keusahawan ni, kalau di institusi MARA ni memang kita terapkanlah kepada para pelajar yang kita taja ni, mewujudkan bakal usahawan dari kalangan graduan bagi menjana kekayaan dan tenaga kerja kompeten dalam industri berdampak tinggi. Jadi kadang-kadang usahawan-usahawan kita kalau pelajar-pelajar kita yang di institusi pendidikan MARA ataupun IKMA ni, kita terapkan jugalah ilmu-ilmu keusahawanan di peringkat CJ dan diploma serta ijazah mereka. Okey. Jadi mereka ni tidak semestinya dalam untuk mengeluarkan keluar dalam kasar tadi tu mesti bekerja dengan sebuah syarikat ataupun kerajaan, pihak kerajaan. Tapi mereka juga boleh menyumbang kepada keluaran dalam kasar pendapatan negara ni lah dengan berniaga, menjadi usahawan. Itulah sebenarnya harapan MARA untuk melahirkan, untuk memberikan dasar-dasar penajaan ni disebabkan itu. Ada soalan? Okay, saya tak ada lah, tak ada, so tak ada, saya akan teruskan lah. Okey, untuk dasar penajaan MARA ni, dia ada syarat-syarat dia lah. Kalau syarat-syarat ni, kita ada syarat-syarat umum dia. Yang ini umum, kesemuanya mesti dipatuhi. Okey, yang pertamanya, pemohon serta salah seorang ibu atau bapa berketurunan Melayu ataupun Bumi Putera dan berwarga negara Malaysia. Itu penting dia tu. Dan keduanya, ibu dan bapa atau penjaga serta pelajar tidak disenara hitam oleh MARA. Ni paling penting sekali lah. Selepas yang syarat pemohon tadi tu, ni kita akan buat check, kita akan run check dalam sistem kita. Okey, run check dalam sistem kita, sistem MARA tadi tu. Kita akan run check setiap pemohon, ibu dan juga bapa. Jadi kadang-kadang pemohon tak ada masalah lah, tak ada dia mempunyai pinjaman sebab dia biasanya untuk penajaan ni mesti berumur 18, sebelum tu dia tak pernah ada pinjaman dengan MARA kan. Tapi bila mak ayah dia tadi tu, mak ayah dia juga kita akan buat run check, akan tengokkan adakah dia berhutang dengan MARA ataupun tidak, kedua-duanya.
Jadi kalau ada mak ayah yang masih berhutang dengan MARA, sila pastikan mereka menyelesaikan tunggakan dan juga ataupun mungkin telah disenarai hitamkan, mengeluarkan mereka daripada senarai hitam dengan kadar segeralah. Kalau dengan tempat tu masih 2 tahun ni bolehlah mak ayah tu kalau tu bolehlah menyelesaikan pinjaman-pinjaman yang sedia ada tu dengan MARA. Okey. Penajaan tidak diberikan kepada pengajian di peringkat pengajian yang sama. Okey. Kita tidak akan berikan penajaan tu kepada pengajian di peringkat pengajian yang samalah. Makna kata jikalau dia dulu pernah buat dengan MARA pinjaman pengajian di peringkat ijazah perakaunan, kita takkan bagi kali kedua tu dengan peringkat pengajian yang sama. Mana kata ada setengah-setengah ni dia pernah belajar dengan MARA menggunakan duit dana daripada bantuan MARA. Jadi dulu dia belajar di mungkin UniKL ataupun UiTM ke, belajar perakaunan, ijazah. Kali kedua pun nak mohon ijazah juga, kita akan bagilah. Kita akan bagi kepada dia kalau nak mohon juga bidang yang lain lah. Ada 9 bidang ataupun teras yang kita akan cerita yang selepas ni. Dan seterusnya yang keempat ialah bebas daripada penyakit kronik berjangkit, penyakit yang memerlukan rawatan susulan. Jadi kita ni kita very concern lah. Jadi zaman COVID ni lagi-lah kan. Tapi COVID ni mana kata kalau berjaya sembuh tu alhamdulillah tak ada masalah lah. Ni kalau kronik macam contoh kanser ke, itu kita akan teliti betul-betul lah. Kalau ikut syarat ni dia macam tak lagi lah. Kalau ada kanser nak mohon pinjaman MARA tu payah sikit lah. Okay. Dan seterusnya pemohon tidak menerima bantuan kewangan tajaan dari mana-mana agensi untuk peringkat yang sama. Double sponsor. Double sponsor ni dulu kerap berlaku lah. Kalau dulu kan, kalau dia mendapat pinjaman daripada JPA, dia juga mendapat pinjaman daripada MARA. Kadang-kadang dia boleh enjoy. Tu kalau budak-budak dulu yang dapat pinjaman daripada MARA yang pergi ke luar negara tu, pada masa yang sama dia juga mendapat pinjaman daripada JPA. Memang dia orang kata, nak kata kaya bukan kaya lah, berlimpah ruah lah duitnya di US tu. Okay. Jadi kita tak nak benda ni. Biasanya kita akan ada satu usaha sama, MARA dengan JPA ni ada usaha sama, tidak akan berlakulah pertindihan tawaran daripada agensi MARA ataupun JPA. Okey, dan last sekali tidak pernah ditamatkan bantuan atau pinjaman oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin yang menyalahi undang-undang negara dan tidak punya rekod jenayah. Jadi kita tidak akan memberikan kepada para pelajar yang ingin memohon bantuan pinjaman MARA pelajaran ni, kepada para pelajar yang contohnya lah disiplin ialah ditangkap kerana berdemonstrasi di mana, di contoh sebagai contoh di dataran Merdeka. Ini kita akan bagilah. Yang ada rekod jenayah pun kita tidak akan bagi. Okey. Jadi umur dalam negara sebenarnya kita lebih kecil daripada 20 tahun lah lepasan SPM contohnya. Lebih kecil daripada 40 tahun, 45 tahun. Ni lah daripada semua peringkat. tahun dan 40 tahun. Kalau ada yang belajar kita akan umur yang pertama yang kita taja sebenarnya lebih kecil daripada 30 tahun. Itu untuk peringkat master lah. 35-40 tu master ataupun PhD. Okey, peringkat yang kita tawarkanlah persediaan, okey, A-level ataupun International Baccalaureate. IB tu ialah International Baccalaureate. A-level kita pernah dengar kan, dan juga persediaan, okey, persediaan di MARA ya. Dan seterusnya ada diploma ataupun peringkat diploma dan juga Higher National Diploma. Higher National Diploma ni dulu adalah, biasanya Higher National Diploma ni di UK, okey. Dan juga kita menaja juga kepada peringkat ijazah pertama, ijazah sarjana ataupun profesional, kepakaran ataupun juga doktor falsafah. Okey, tempoh pengajian yang kita taja ialah dalam negara 1 hingga ke 2 tahun ataupun 3 hingga ke 5 tahun. Okey, separuh masa lah dalam negara kita taja. Dan sepenuh masa dalam luar negara 1.5 tahun hingga ke 4 tahun. DN tu ialah dalam negara. Okey.
Okey, ini kriteria pemilihan bidang pengajian. Okey, ini ada yang bertanya, bidang apakah yang Mara taja? Cerita dia. Ada soalan tak sebelum tu? Senyap ni saya rasakan semua faham ya? Tuan, Dari nak segi Bumi tanya. Putera. Boleh? Kalau kita nak ambil Mara punya beasiswa, kita tak ada, ibu bapa tak perlu ada certain gaji ke untuk terima? Macam ni, kita menaja semua gaji, tetapi penajaan kita tu bergantung kepada kemampuan ibu bapa. Kita akan tengok. Kadang-kadang sebab tu dalam tajaan Mara ni yang bertanya tadi kan, ini pelajar ke, ibu bapa pelajar ke macam mana? Pelajar. Pelajar, okey. Jadi kalau mak apa contohlah kata mak ada gaji 16,000, ayah ada gaji 16,000 contohlah ya, memang kita kata dia well off lah, dia mampu kan. Jadi kita akan kadang-kadang kita akan menaja dia punya yuran saja. Kita berpendapat bahawasanya dari segi keperluan-keperluan itu boleh ditanggung oleh ibu bapa, macam tu. Kalau dulu tidak, dulu kita bagi juga semua kita bagi, tapi bila biasalah kita mengalami kemestian ekonomi daripada tahun berapa dulu sampai sekarang ni, ada benda-benda yang telah kita kaji semula dan juga kita memberikan penajaan mengikut keperluan. Keperluan tu maksudnya kata kalau daripada keluarga yang berpendapatan tinggi, kadang-kadang yang kita saja adalah yuran saja. Begitu. Jelas ke? Jelas tuan, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum Cik. Saya nak tanya boleh? Boleh. Macam saya dah habis diploma. So saya plan nak sambung pengajian di luar negara melalui Mara lah. Tapi sekarang ni saya dah baca dia punya requirement bahawa dia perlukan IELTS dalam band 7 kan? Ya, betul. Macam mana kalau IELTS tu kriteria saya dapat 6.5 ataupun perlu ke ambil dulu ataupun mohon dulu? Mana satu yang saya patut buat? Okey, IELTS ni biasanya kalau kita akan ambil bila Mara contoh Cik nak mohon, Cik bawa lepas tu dah mohon ke dia punya kelayakan tu mesti kan dia punya syarat tu naklah mempunyai IELTS 7 poin kan. Selepas tu baru kita ni. Tapi kalau untuk yang dia ambil dulu, saya rasa tak dibenarkan lah. Dia ambil dulu ataupun biasanya bila kita dah mohon kepada Mara, barulah kita boleh mengambil IELTS tu. Ini terjadi kepada kalau lepas tu perlu ke saya mohon universiti itu terus? Okey, yang bagaimana bentuk kaedah universiti atau pemilihan universiti dalam atau luar kata, kita akan tengok bagaimana dia akan berlaku selepas dalam ceramah nantilah. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Cik ada soalan dari Puan Anita. Berapa tahap gaji ibu bapa untuk tajaan keseluruhan? Iaitu bukan yuran saja. Kalau nak dapat keseluruhan tajaan lah, berapa tahap gaji ibu bapa? Okey kan kita ada sekarang ni, ada yang kerajaan telah beri garis panduan kan. Ada B40 lah. Kalau B40 tu memang kita bagi semua lah kebiasaannya. Dan juga setengah M40. Tapi ada juga M40. Kita menengok pada tahap gaji pengiraan dia. Tapi kalau biasanya B40 kita akan bagi keseluruhan. Bila M40 ni dah ada yang boleh mampu dah sikit kan. Ada yang kita bagi, ada yang kita tak bagi. Contoh kan dia bagi kadang-kadang dia bagi yuran. Tapi dia tidak bagi yang lain-lain. Tapi sekarang ni Mara pun dia bagi yuran dan juga dia kata dia macam ni kalau contoh di UIA yuran untuk yang M40 ni pun dia akan bagi yuran dan juga allowance makan. Allowance makan tu dicampurkan allowance makan, allowance tempat tinggal, dia lamsamkan. Macam tu. Mana kata duit buku pun situ, yuran makan, duit makan pun situ, dan juga duit asrama pun situ. Jadi dia lamsamkan. Jadi nampak kalau dia akan kira biasa yang saya tahulah RM700 tu meliputi ketiga-tiganya dan juga duit yuran persekolahan. Jadi untuk mak ayah yang B40 kita tanggung semuanya. Kalau B40. Kalau M40 pun kita tengok juga. Dia M40 pun ada yang M40 yang tertinggi kan. Yang tu pun kita tengok juga. Dia tengok tanggungan berapa. Lepas tu dia akan minta slip gaji mak ayah. Dia akan minta slip gaji mak ayah dan dia akan tengok.
Jadi ada pegawai-pegawai kita di headquarters di Mara Kuala Lumpur tu, mereka melihat pada setiap. Lepas tu dalam pemilihan memproses pinjaman pelajaran Mara ni memang ada masa yang agak lama, bukanlah kata lama sangat, taklah. Ada masa lah, ada orang kata ruang lingkup yang panjang sikit lah. Kita melihat semua sudut. Macam tu. Jadi M40 dengan B40 biasanya kita akan taja semua biasanya. Tapi kalau dah jadi grade apa tu lagi tu yang tinggi tu, yang atas sekali tu kan, B bukan B20. T20. Ya? Kita tak akan taja lah, kita tak akan taja semua. Kita akan taja yuran je kebiasaannya. Begitulah lebih kurang. Okey, ada soalan lagi? Harap jelas ke yang tadi tu? Okay, jelas. Ada soalan lagi lah di chat. Belum ada soalan lagi. Okey. So ini kriteria pemilihan bidang pengajian. Okey, bidang pengajian yang kita tawarkan ialah kepada 9 bidang pengajian yang kita tawarkan. So yang pertama ialah engineering and environment. Kita ni benda baru semua environment ni kan. Dalam untuk melahirkan environment kita yang mapan, kita menambahkan bidang environment lah dekat 2020 ni. Kita menambahkan environment. Jadi kalau yang ada nak buat engineering, kita taja. Environment pun kita taja juga. Sebenarnya marketing, ini yang dari dahulu dah memang dah ada dah. Business dan juga management juga kita tawarkan. Okay. Dan ketiganya creative design. Ni kita tawarkan. Ni bidang-bidang baru Sebab sekarang ni kita tengok kan, creative design ni penting. Contohnya dalam kita nak mereka bentuk benda-benda yang besar macam kereta apa semua tu, dan juga kenderaan, mesin-mesin semua memerlukan kepada bidang creative design. Dan keempat, IT. Dan juga computer design. Computer science, sorry. Computer science ni kita tawar daripada dulu juga, ini bidang yang lama kita tawarkan, dan juga IT. Dan build professionals pun kita tawarkan juga, ni juru ukur semua yang architecture ni kita akan tawarkan juga. Dan juga accounting and finance, juga bidang lama juga tawarkan. Dan seterusnya nombor 7, medical science, perubatan. Memang kita menggalakkan pelajar-pelajar kita, orang Melayu kita berputra ni melibatkan diri dalam bidang perubatan. Kita tengok sekarang ni, kita pun rasa seronok juga bila kita ada pelbagai, terutama UiTM lah. Kita tidak ketinggalan dalam melahirkan doktor-doktor di Malaysia. Kita boleh nampak sekarang ni impact dia bila kita ramai di kalangan doktor-doktor kita, doktor orang Melayu kan. Kita seronok tengok yang merawat kita tu orang Melayu Islam. Inilah impact daripada kesan satu dasar yang kerajaan ingin laksanakan, war-warkan, dan kita sebagai pelaksana, agensi pelaksana, MARA sebagai agensi pelaksana, kita tawarkan medical science. In fact, MARA pun melalui IPMA dia ataupun Institut Pendidikan MARA ni, kita ada satu universiti, universiti milik MARA di Ipoh. Kita ada satu universiti perubatan milik MARA. Kita beli universiti tu daripada Kerajaan Negeri Perak dulu. Okey. UniKL hospital UniKL universiti tu dalam dia punya bidang tu, kita ada satu hospital, hospital pelatih pada kat situ dekat dengan tempat UniKL tu, dan kita juga ada pelbagai bidang, pergigian dan juga perubatan biasalah. Okey, jenis perubatan tu, pembedahan pun ada. Okey. Minat nanti, kalau kata minat dengan MARA, sebab MARA ni melihat kepada kehendak-kehendak kerajaan untuk melahirkan doktor-doktor Melayu. Dan seterusnya, benda baru, ini benda baru, food security lah. Tambah-tambah stand kita dah, orang kata kan, ada isu halal lah, daging kuda lah kan, macam-macam daging sekarang ni diimport daripada luar negara kan. Jadi kita nak tengok pada food security juga. Pun juga ada juga, di Malaysia pun banyak juga berkenaan dengan food security ni. Di UIA pun, jiran kepada Al-Amin pun ada kan, ada food security juga, halalnya semua ada. Dan juga transport. Transportation ni bidang lama lah yang MARA taja.
Dulu transport kita agak beku dulu. Kita cuma ada rasa saya di UiTM menawarkan advanced diploma ataupun sekarang dipanggil sarjana muda lah di UiTM dalam bidang transport. So, bila kita tengok sekarang ni transport mula berkembang bila pembinaan rel berkembang daripada Kuala Lumpur ke? Hello? Dengar ke? Oh, dia berulang lah. Mohon. Boleh tolong tu? Hello? Masing-masing boleh tolong mute mikrofon masing-masing. Saya punya ke? Nampak viral. Oh, ni dia bidang pengajian. Saya harap semua yang ada di sini, para pelajar ni, nampaklah bidang-bidang yang marah saja dalam dasar pelajaran marah. Maidudin. Ya. Ada Iko. Macam mana? Okay. Dia Bergema. kecil saya tahu bergema juga. Muhammad Miran ya. Semua dah off dah kan? Muhammad Mira tidak off. Tak mute mic. Tapi dah siapa Muhammad Mira ni? Okay, boleh cuba Encik cuba Okey dah boleh dah. Sekarang Okey. Jadi saya rasa untuk tahu macam mana bidang kita yang kita minat nak belajar nanti boleh marah atau tidak, di sinilah yang kita boleh lihat. Okay. Jelas Ada soalan? Tak ada. Okey, saya move on. Okey, ini bidang pengajian lah daripada 9 tadi kita pecahkan lagi. Kita pecahkan transport, kita tengok engineering kan, environment dia, apa kita tengok, marketing, business and management, apa benda yang kita taja, creative design, apa benda dia yang kita taja juga, IT and computer science, professional, content finance, segala-galanya, sampai food security. Kalau kita tengok sekarang ni, di food security, kalau ada yang minat bidang agriculture, kita taja juga. Aquatic marine science, biotechnology, ini memang kita taja lah. Tak pernah fail lah kita taja sampai bioteknologi ni kita hantar ke luar negara di Pennsylvania State University, PSU, dan juga food science based nutrition kita taja, seed technology pun kita taja juga, dan yang biasa orang buat ni herbal technology. Yang ni kita taja. Okay, transport, yang buat motosikal kan, automotive, heavy machinery, trains, aircraft, marine, sebab sekarang ni bidang transport ni, motosikal tu dah biasalah. Automotive, heavy machinery, trains pun kita taja juga. Ada kursus-kursus yang melibatkan kereta api. Okay. Motorcycle, auto design, safety, emission. Emission kalau berasap pun kita taja juga. Dan elektrik. Okay. Sekarang ni kita ada Tesla tu kan, dalam pelopor kenderaan yang menggunakan teknologi elektrik kan, Tesla. Dan noise, vibration, harshness tu pun taja juga. Vehicle, electronics, durability, material, parts design, production, maintenance dan juga testing. Jadi kalau dalam transport nanti kalau kata tak ada di sini, memohon tak ada masalah. Kalau kata transport, dia melibatkan transport, tuan-tuan boleh mohon juga walaupun tidak ada di sini. Tolong pasang air boleh. Engineering environment tu seperti saya kata adalah chemical engineering, civil engineering, itu biasa. Bidang-bidang biasa yang kita taja mechanical, electrical, electronic, robotics and automation, telecommunication, engineering, mechatronic, nanotechnology. Nanotechnology pun kita taja juga. Petroleum engineering, solar energy, wind energy, environmental engineering dan juga occupational safety and health. Ni marketing, sebenarnya bidang yang tadi tu, marketing, business and management,
Ini bidang lama Okey, kita juga ambil juga. Kalau ada marketing management, e-business, international business management, itu yang lama. Economics, logistic management, supply chain, online sales and supply, marketing communication, law, sales, business management. Law pun kita masukkan dalam bidang management. Business management, human resource management, mass communication, advertising and brand management. Ini mungkin baru. Film and TV broadcasting pun kita taja juga. Public relation dan juga psychology. Okay. Dan seterusnya creative design. Game design, Pak. Game design pun kita taja. Animation, apps design, web design, graphic design, multimedia design or advertising design, virtual reality, fashion design. Fashion design masih kita taja lagi IT and computer science, AI, artificial intelligence systems, bioinformatics, cyber security, business information system, BIS, cloud computing. Sekarang ni kita tengoklah Android pun ada cloud kan. Dulu iPhone kita kenal dengan, kalau cloud ni iPhone saja kan. Sekarang ni semua dah melibatkan cloud. Boleh disewa dan sebagainya kan, cloud ni. Cyber security, business information, cloud computing, computer engineering, data analysis, data science, Internet of Things, IoT, network computing, programming, software engineering, computer security, computer games dan juga development lah, computer games development. Okay, so kalau business professional tadi tu yang nak membina ni, okay, architecture, ini bidang lama yang kita taja lah, dari dulu kita menaja architecture ni. Sebab kita tengok, yalah, orang Melayu kalau architecture ni, okay. Interior architecture, interior design dan juga QS, quantity surveying, okay. Pun kita taja juga. Dan sebenarnya accounting and finance pun bidang lama yang kita taja, actuarial science, yang mengira kaedah apa ni, insurans kan. Banyak guna matematik tambahan lah. Okay, banking and finance. Sampai actuarial science ni kita taja sampai ke US tuan-tuan dan puan-puan. Kita taja sampai ke US. Banking and finance, banking investment, financial engineering, financial technology dan juga Islamic banking and finance, accounting dan risk management. Kita taja. Medical science, medical science ni farmasi kita taja. Okay, bukan sekadar doktor perubatan semata-mata Sports medicine, rehabilitation kita taja. Veterina pun kita taja juga. Genetic engineering kita taja. Specialist, specialist ni peringkat master dan ke atas lah cardio, oncologist, radiologist, dermatologist ni, biomedical science, medical lab technology, medical imaging, medicine, nursing, physiotherapy and juga dentistry. Last sekali food security lah. Saya dah baca tadi kot saya. Habislah medical science terakhir. Ada soalan tentang bidang-bidang yang kita taja ni? Cik, saya ada soalan. Bertanya tentang bidang pengajian Okay. Kalau subjek fine art boleh ke? Itu soalan ni kan. Jadi kalau fine art kita nampak ni kan, satu je di sini yang kita taja. Kalau di sinilah fashion design. Kalau enroll untuk fashion design memang kita taja. Kalau selain daripada yang diberi ni tak boleh lah. Kalau ikut memang tak boleh lah. Kalau ikut di sini memang tak boleh lah. Yang ada dalam bidang 9 ni dipecahkan tu yang saya sebutkan tadi saja ditaja. Fine art tak ada. Terima kasih. Okey, sama. Ada soalan tentang bidang kulineri bagaimana? Kulineri pun di sini tak nampak saya di sini. Food security pun hanya berkenaan dengan keselamatan makanan semata-mata. Tapi itulah ada penambahan dalam herbal technology. Bidang barulah herbal technology ni pun tapi ditaja. Tapi food culinary tidak ada. Okey, jelas Jelas. Okey, ini lepas kita tengok bidang tadi, kan kita tengok bidang apa yang dasar pengajian amalan tadi, kita juga ada kriteria pemilihan institusi pengajian. Okey, jadi kan di sini kriteria kedua tadi kriteria pertama, ini kriteria kedua.
pemilihan universiti. Marang ni dah melaksanakan sistem setara ni. Okey, jadi kita hanya menaja kepada universiti yang telah kita bagikan indication berapa star dia tu. Okey. Kita hanya menaja universiti yang ada 4 bintang saja. 4 bintang ke atas. Okey. Universiti tempatan, okey, kita tajalah dalam bidang 9 bidang tadi tu. Okey, kemudian Malaysia Technical University Network, kita taja dalam 9 bidang tadi tu. Government Link University. Government Link University contoh macam apa? Kalau macam macam UniKL. Itu Government Link University. Kalau universiti awam, UIA awam, UiTM awam kan. Tapi kalau Government Link University seperti UniKL, kita taja. Okey. Dan juga institusi universiti swasta IPTS. Kita taja juga. Okey. Okey, senarai setara ranking kita tengok belah kanan tu. Rating of setara tahun 2017 lah. 2017 kita dah rating kan. Okey, kalau 6 star ni kan. Contohnya University of Malaya, UTM, Universiti Teknologi Petronas, Universiti sekarang Putra kan, Universiti Putra Malaysia, USM, IMU. Ni yang bidang perubatan tadi IMU ni. Dan juga Monash University dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu universiti yang bernilai 6 bintang. Dan seterusnya 5 bintang ni, okey, contohnya seperti UUM. Itu 5 bintang. Kursus-kursus yang ada 9 bidang tadi tu, kita nilai kena pada 5 bintang. Uniten. Uniten ni GLU kita taja. Dan Swinburne, okey, universiti. Dan UIA, jiran Al-Amin. Dan seterusnya Unimas, UiTM, kita taja juga. Universiti Malaysia Perlis, engineering lah. Dan Curtin University mendapat 5 bintang. Dan seterusnya juga 5 bintang di peringkat di peringkat kolej-kolej swasta. Okey. Seperti Taylor's University, UCSI, UPNM tu kerajaan lah, universiti awam. Sunway University, MSU, Universiti Malaysia Pahang, APU, UMT, INSEF dan juga UTA. Dan seterusnya yang 5 bintang dan lain-lainnya lah, kolej swasta lah ataupun institusi pendidikan swasta, Cyberjaya University College dan juga Lincoln. Ini kita bagi 5 bintang. Okay. Dan juga UniKL, JMI, KPTM dan juga KUPTM ni, ini ialah GLU lah ataupun yang related dengan kerajaan. Okay, Government Link University atau college kita taja. Okay. Dia orang ni IPMA tapi mereka ni lah ditubuhkan secara sendirian berhad ataupun kita kata dia bukan staff macam staff MARA ni, tapi dia ni lah milik MARA tapi staff tu dilantik oleh UniKL dan juga institusi yang berkaitan lah, JMI ke KPTM atau KPTM. Okey, dari segi pemilihan universiti. Universiti luar negara, okey. Ni kita tengok kedudukan dunia, kita tengok kedudukan dia di US atau UK, kedudukan negara membangun, dan juga keempatnya kita tengok kedudukan negara sedang membangun. Tuan-tuan, adik-adik semua boleh lihatlah ranking by subject ataupun kedudukan negara sedang membangun ni di alamat web yang diberikan, www.topuniversities.com. Okey. Kalau untuk kedudukan terbaik dunia mengikut subjek atau program, kita ambil yang 30 teratas lah. Okey. Dan seterusnya kalau untuk yang di US dan UK, kita ambil 20 teratas saja. Dan juga kedudukan terbaik mengikut subjek program kalau di negara membangun. Okey. Kita ambil 10 teratas. Sedang membangun, kita ambil 5 teratas sajalah. Malaysia tu sedang membangun kan. Ada yang kelima atas tu yang kita taja lah. Dasar-dasar dia.
Ni contoh dia antara di luar negara ni yang kita taja ni dia. Dan siapa nak pergi MIT, Massachusetts Institute of Technology, USA, Stanford, Harvard, dan Caltech, USA, California Institute of Technology, University of Oxford, Cambridge, ETH Zurich, okay, Imperial London, University of Chicago, okay, University College London, dan National University of Singapore, National University of Singapore ni di Singapura lah, dan Nanyang pun kita juga di Singapura, dan Princeton University USA, Cornell, Yale University, Columbia University, dan juga Tsinghua University di China pun kita taja juga. University of Edinburgh ni kita taja. Nombor 19 ni University of Pennsylvania, USA. Maksudnya University of Michigan, Johns Hopkins, EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne ni, Switzerland. University of Tokyo, Jepun, and Australian National University, University of Hong Kong, Duke University USA, University of California, Berkeley, University of Toronto, University of Manchester, okay, dan juga Peking University. Okay. Okay, ini dia yang kita, selepas kita tengok universiti yang kita pilih tadi tu kan, kita ada juga, kita pecah-pecahkan program-program pengajian kita yang adik-adik semua nak masuk nanti kepada pecah-pecahan yang yang tunjukkan dalam slide ni. Kita ada yang pertama dia, Young Talent Development. Okey, mana katakan nanti bila ada nanti, lepas daripada keluar tu nanti, Mara akan iklankan dalam web, nama web dia, ke semua program-program yang ada di sini. Contohnya YTP, Young Talent Development. World Top University, kita nampak tadi World Top University, saya bincang tadi kan, Yale ke apa contoh tadi sebentar tadi tu, di situ letaknya. Namanya IPMA Excellent Student. Ini kalau IPMA Excellent Student ni, dia orang ni sebenarnya dah belajar di UniKL ataupun kolej-kolej Mara. Okey, IPMA, dia excellent. Contoh macam kita tengok ada dalam surat khabar kan, yang Lu bantu budak 40,000 tu kan. Yang tu kita bagi sebenarnya, kita dah tawarkan, tapi dia tak lepas IELTS dia. Dia tak lepas IELTS dia tu, kita tawarkan dalam negara, tapi dia menolak. Bila tolak tu, tu yang jadi isu datang Lu apa semua tu. Okey, dia tak lepas IELTS dia. Dan seterusnya Graduate Excellent. Ini untuk yang pelajar-pelajar yang telah cemerlang dalam pendidikan dia orang. Dan seterusnya Talent Development. Dan STPM and STAM. Siapa lepas ni SPM ni tak berminat untuk menyambung peringkat ijazah diploma dahulu ataupun pra pendidikan asasi atau segalanya, dia mungkin nak ambil STPM dan juga STM, STAM ni. Kita ada juga menawarkan pada lulusan-lulusan STPM dan STAM ni untuk belajar lagi lah, menyambung pengajian mereka. Dan seterusnya Professional Development. Professional Development ni dia tak ada nama macam ijazah atau apa, dia ni macam ACCA, itu nama kursus-kursus seperti itulah. CAT, Certified Accounting Technician. ACCA itu untuk nak jadi ni lah, nak jadi apa ni, di accountant kan. CAT tadi tu ialah below ACCA. Lepas habis CAT baru sambung kepada ACCA. Dan seterusnya Tertiary Education Sponsorship, TASP. Ini kita elangkan tahun lepas, TASP ni, yang pergi ke apa ni, universiti di dalam negara. Okay. Dan juga Mara Education Sponsorship Hybrid. Ini melibatkan kerjasama daripada institusi-institusi di dalam organisasi dalam negara, yang contoh macam Shell ke, Petronas ke kan. Yang ini kita inilah tawarkan, namanya MESH lah. Dan seterusnya Advanced Sponsorship Education, ASAP . Ini program-program dia, ada program yang kita tawarkan. Nanti bila dah habis SPM tu nanti, ada yang keluar benda macam ni lah. Dari situ adik pilih lah saluran mana yang adik-adik nak pilih mengikut kelayakan adik-adik nanti. Situlah adik-adik akan klik. Macam kalau nak masuk ke persediaan kerajaan, contoh macam universiti awam yang lain pun sama juga kan. Dia akan bagi laman web, di situ boleh pilih kursus-kursus yang kita nak masuk kan. Mara pun macam tu juga, tapi kita pecah-pecahkan kepada program-program yang berkaitan lah.
sesuai mengikut pada kelayakan akademik kita. Okey, boleh saya tanya ada beberapa soalan? Ya? Satu persatu lah saya tanya. Yang pertama ni, Mara Boleh. ni apa sebenarnya? Program beasiswa ke atau universiti? Program beasiswa Okey. ke universiti. Okey, MARA sebenarnya dia tidak ada beasiswa dah. Sebenarnya kita panggil program tajaan pengajian. Tajaan pengajian MARA ni boleh berbentuk beasiswa secara orang kata saya completely semua beasiswa, tapi tidak. Dia tawaran penyambung pengajian tu dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk pinjaman, satu lagi dalam bentuk pinjaman boleh ubah. Sekarang kita melaksanakan begitu. Dua kaedah kita tawarkan. Satu pinjaman, satu lagi pinjaman boleh ubah. Kalau pinjaman tadi tu kan, kita bagi pinjaman, mana kata kena bayar balik. Kalau pinjaman boleh ubah ni, kadang-kadang ada student-student yang excellent, 4 point dapat 4 flat contoh ni lah. Dia belajar di luar negara, 4 flat. Jadi pada ketika ini, satu ketika dulu kita bagi terus. Kita bagi terus, keseluruhan pembayar, tak perlu bayar balik dah, kita tukar kepada bentuk, kita ubah dalam bentuk beasiswa. Macam tu. Lepas tu ada yang terakhir mutakhir sekarang ni, walaupun dapat 4 flat, tapi dia kena bayar juga sekurang-kurangnya 15%. Contohlah, $1,000,000 dia pergi belajar dekat London untuk belajar perubatan, kan $1,000,000. Jadi kan dia kena bayar juga $150,000. $850,000 yang dia terhutang dengan MARA tu, MARA jadi ubahkan kepada bentuk beasiswa. Jadi soalannya, adakah MARA berbentuk beasiswa? Tidaklah, tetapi ada bentuk pinjaman dan juga pinjaman boleh ubah. Dan seterusnya tadi, adakah dia ada bentuk pendidikan universiti ke macam mana? Ya, kita juga ada. Kita juga ada tadi tu dalam bentuk pendidikan. Jadi kalau siapa-siapa yang habis SPM, MARA juga menyediakan college dan juga universiti. Okey, universiti ni dia bukan universiti swasta, dia panggil government link university. Okey, kita menyediakan sistem sistem pembelajaran kan, kita setara kan, kita ada rating setara berapa 6, 5 tadi kan. Tapi kita pilih 4 dan ke atas kan. Di bawah tu ada UniKL, ada GMI, ada KPTM dan juga KUPTM kan. Itu yang kita ada dalam sistem MARA. Kita ada pinjaman boleh ubah, pinjaman dan juga pendidikan dalam bentuk universiti dan juga college. Okey. Yang tu okey. Okey, boleh? Okey, Yang jelas. bertanya tadi tu. Okey. Saya teruskan Jadi soalan kita kedua. akan pergi tengok. Bolehkah soalan kedua atau nak teruskan? Okey. Boleh. MARA masih taja student bukan dari MRSM? Ya, kita masih taja student daripada bukan MRSM. Kita biasanya kalau untuk program GPA MARA itu keluar negara tadi tu kan, kita masih taja. Kita akan open. Bila biasa selepas saja beberapa bulan daripada keluar tarikh keluar keputusan SPM tu, kita akan buka. Tajaan kita tu, kita buat anjuran bersama. Bersama tu kita elakkan pertindihan tadi tu lah. Okey. Bersama dengan JPA. Jadi ketika tu sama ada di MARA kah temuduganya, biasanya di MARA lah. JPA datang MARA pada situ ketika tu. Kita akan temuduga pelajar-pelajar sama ada daripada MRSM ataupun bukan MRSM. Itu kita taja. Yang bukan daripada MARA pun kita taja juga. Okey, soalan seterusnya, JMI masih ada twinning program dengan universiti di Germany? Ya, kita masih ada. Setakat yang ini sebab saya dah lama, saya ni dah bertukar daripada dulu saya jaga anak syarikat termasuklah JMI, dan JMI itu di bawah seliaan saya lah dulu masa di bawah bahagian pelaburan dan pembangunan subsidiari ni di bawah saya. Masa tu masih ada lagi, masa tu lah 2017. Sekarang ni minta maaf, saya dah kurang dah tahu pasal pendidikan di JMI ni. Ketika dulu memang kita menghantar para pelajar kita yang cemerlang daripada JMI untuk belajar di Germany. Memang ada dulu. Dan saya rasa masih ada lagi. Sebab kita dengan JMI ni, syarikat JMI tu dia ada saham tau. Milik kerajaan Germany. Chancellor Germany tu ada saham dia dalam JMI tu. Memang ada. Masih ada. Okey. So soalan seterusnya, betul ke pelajar daripada sekolah swasta lebih susah nak dapat
scholarship berbanding pelajar sekolah kerajaan? Oh, itu tak betul. Itu tak betul sangatlah tu. Kita bukan belajar, syarat kita dah terangkan awal tadi kan. Bumi Putra. Lepas tu kalau B40 tu memang kita amat-amat sangatlah kita minta yang B40 ni kan kita akan taja semualah. Tapi ada stigma yang macam tu memang MARA tak laksanakan. Tetapi pada masa yang sama, okey kalau pelajar MRSM mempunyai kelaikan yang sama seperti mana sekolah Al-Amin contohnya kan. Dia berpeluang sama seperti mana pelajar MRSM yang lain. Ada pergi program MARA GPA tadi tu, sama je. Tak ada orang kata pilih kasih, tidak ada. Okay, In fact tadi pun kita sebut kisah Ibik Lu tadi tu kan, kalau kita kata nak sebabkan dia marah tak, kita akan menolong sampai peringkat terakhir. Dia dah gagal IELTS, kita akan tawar dia kepada dalam negeri tapi dia tolak. Macam tu. Okay, Cik? Okey, ada soalan ke? Saya tanya lagi boleh? Boleh. Okey. Kalau yang tadi kan Cik ada cakap beberapa perkataan kan, contoh macam penajaan tu, ia bermaksud pembiayaan juga kan? Maksudnya macam dia ada dua jenis lah, penajaan tu bermaksud pinjaman ataupun yang kedua kategori pinjaman boleh ubah, betul tak? Ya, betul. Ya. Okey, jadi dia bukan 100% beasiswa, betul? Betul. Okey, baik. Dia akan jadi beasiswa tapi itulah bergantung kepada kadar beasiswa tu berapa banyak tu, bergantung kepada usaha pelajar tu lah. Dia akan jadi beasiswa. Dia kata 85% kalau dia dapat 4 flat ataupun 3 poin ke atas tu, dia akan dapat 85%. Contoh sebagai contoh. The rest 15% tu dia kena tanggungjawabnya untuk membayar balik. Okay, boleh saya teruskan Okey, boleh. Saya nak ni balik previous tadi tu. Tadi nak ulang balik YTP. Saya akan pergi yang pertama tadi ialah YTP lah. Okay. Young Talent Development Program ni YTP, kita namakan sebagai YTP. Itu program untuk pelajar cemerlang lepasan SPM tahun semasa. Mana kata kalau tahun 2021, okay, pelajar tahun lepas lah 2020 kan. So dia menyediakan tajaman pengajian di peringkat persediaan hingga ke ijazah pertama di institusi pendidikan termuka dalam atau luar negara dengan pilihan bidang tertentu. 9 bidang yang kita sebut tadi tu, merasakan tadi tu. Senarai program persediaan di Malaysia. Okey, jadi yang pelajar-pelajar ni akan keluar negara lah kebiasaannya sebab dia cemerlang di peringkat SPM. Okey, tahun semasa, mereka kata kalau 2020 dia SPM, 2021 lah result dia kan. Itu tahun semasa maksudnya. Okay, senarai program persediaan yang kita sediakan lah International Baccalaureate. Yang ni kita sediakan, contoh di Kolej Mara Banting. Kalau GPA bergantung pada GPA lah, kolej mana yang dia akan letakkan. Tapi kadang-kadang pun di Mara Banting tu pun, Kolej Mara Banting pun ada juga student daripada GPA. Okay, International Baccalaureate, A-level, Foundation Pra-University ataupun non-native English speaking countries lah. Bergantung pada dasar Mara pada tahun tersebut lah. Okay, berumur 18 tahun pada tahun permohonan, terlibat dengan aktif dan cemerlang dalam aktiviti core curriculum, lulus program Mara Student Assessment Program, MSAP, dia ada lah. Okay, ada program yang kita conductkan nanti bila memohon tu nanti dan menamakan pengajian peringkat persediaan serta memenuhi syarat kelaikan akademik yang ditetapkan. Ini yang Talent Development Program. Program-program ni yang saya kata yang biasa Mara akan conduct dengan JPA tu. Okay. Jadi program-program student contoh daripada Al-Amin ke, tidak ada di sini kata-kata kita Al-Amin tu tidak berpeluang untuk memilih Mara. Tak ada. Kita bagi peluang sama rata sebenarnya. Jadi kebolehan dia menjawab soalan-soalan ketika dia ditemuduga nanti, itu yang menentukan dia. Di samping kurikulum dia di peringkat sekolah Al-Amin. Kalau di sini yang duduk sekolah kelas, dia belajar semata-mata, tapi yang lain-lain tu dia langsung tak libatkan diri untuk dihilanglah markah. Sama pun dengan sistem kerajaan pun sama juga saya rasa, nak masuk universiti awam kan. Dia melihat juga kepada co-curriculum. 10%. Okay. Sama ini pencerahan lah kepada pencerahan kepada tadi kata yang ada risau lah.
Kalau marah bukan sudah marah, tak boleh dapat loan. Ada, kita tidak ada mengamalkan begitu. Ini sebagai bukti lah yang talent development program ni. Okey, ada soalan. Bila tarikh Kita permohonan akan hantar dibuka? ke ya. Bila tarikh permohonan dibuka? Biasanya selepas keluar kebiasaannya selepas keluar SPM ni dia akan keluarkan, tapi tarikh yang exactly memang tak ada lah. Then adik-adik semua kena lihat betul-betul di laman web MARA nanti. Kena tengok, kena rajin lah tengok laman MARA bila keluar selepas SPM Tapi Izzat dia katalah bulan berapa tahun ni contoh nak keluar Izzat SPM? Bulan 4 dan 5. Yang tahun lepas tak exam lagi kan saya rasa kan? Yang SPM 2020. Hello? Belum lagi. Belum lagi. Jadi dah keluar je result nanti sentiasa alert lah. Kan? Selepas tu MARA akan keluarkan iklan dia di laman web dan juga biasa surat khabar. Kadang-kadang kita tengok pun dalam TV pun MARA iklankan yang running kan, berita running kat bawah TV tu kan. Ada juga kita iklankan. Nak beritahu kepada rakyat Malaysia Bumiputera ni kita dah membuka program yang YTP ni lah. Okay. Ada soalan lagi? Tiada. Tak ada ya? Tak ada. Okay. Saya akan teruskan program yang kedua. Ni contoh iklan lah. Contoh iklan yang kita akan iklankan nanti selepas selepas keluar result SPM. Macam ni lebih kurang. Tu ada nombor telefon tu sekalipun. Dan juga laman web. Tapi laman web lah, email. Tapi benda ni akan efektif selepas keluar result nanti lah ya. Okay. Okay, lagi. Ni dia contohnya program persediaan ke universiti luar negara dan juga program persediaan ke universiti dalam negara. Ini kita pecah-pecahkan kepada kolej-kolej yang kita ada di bawah MARA. Kalau nak pergi luar negara, kita akan pergi hantar ke KMB, Kolej MARA Banting. Yang A tu kan, belah kiri tu A tu. Pertamanya Kolej MARA Banting nombor 1, program IB Science, International Baccalaureate. Okey, kecuali perubatan Pijin dan Farmasi, program IB Science Ikhtisas. Kecuali program tu. Kita ada punya general lah, nak buat engineering tu di Kolej MARA Banting lah. Kemudian Kolej MARA Semah kita hantar untuk program A-Level Science Social dan juga program A-Level Science dan Teknologi. Dan kita akan hantar kepada kolej kita di German Malaysia Institute. Ini yang nak terus daripada SPM nak pergi ke Jerman. Dia pra dia dekat GMI. Okey. Dan seterusnya MFI, kita ada MFI. Unika MFI pra France. Ini untuk yang nak pergi ke luar negara di Perancis. Adik-adik tengoklah ni. Kalau minat nak pergi Perancis, minat nak pergi National Institute of Info Technology MIT ni, pra Korea ni, suka Oppa kan. Kalau Korea ni Oppa lah. Dan Malaysia Space Institute nak buat pre-Spain dan juga Malaysia Institute of Aviation. Kita ada juga Universiti Kuala Lumpur yang menyediakan tentang pre-Russia ni. Okey, kita buat di MIAT di Sepang. Lepas itu akan ditempatkan di MIAT Sepang. Okey. Ini habis nanti pilihlah yang di luar negara kalau nak pergi luar negara tadi tu. Ini cara kaedah dia. Okey. Yang kata tak nak pergi luar negara, tak nak pergilah Russia sejuk sangat, beku katanya kan. Dia boleh pergi dalam negara. Kalau siapa nak pergi dalam negara ni, kita akan hantar dia ke Kolej MARA Kulim. Kita buat juga kerjasama dengan USM, okey, dengan juga UniKL. Itu universiti kita lah. Kalau di USM kita buat Sains Hayat. Okey. Kalau pra USM, Sains Fizikal. Kalau pra UniKL untuk sains biasalah, general Sains Hayat ni biasalah kedoktoran Sains Hayat. Yang keduanya Kolej Profesional MARA Ayam Molek KPM. Okey. Di Melaka ini siapa yang minat accounting adik-adik yang minat accounting, kita akan hantar ke sini. Program Certified Accounting Technician. Kita akan hantar Ayam Molek ni buat CAT persediaan. Dia kan kursus persediaan, dia macam diploma CAT ni. Kalau lulus CAT elok apa semua, dia boleh bekerja sebagai penolong accountant kalau di Malaysia lah. Okey. Dan seterusnya Kolej Profesional Beranang, KPM Beranang.
Sebelum tu yang nombor 2 tadi tu, College Professional Mara, College Professional Mara Molek tadi tu, CAT, Certified Accounting Technician tadi tu, dia boleh menyambung ke ACCA, kita akan sambungkan dia sampai peringkat dia buat ACCA di bawah taja Mara juga. Okey, College Professional Beranang, KPM Beranang, kita hantar dia buat Certificate in Finance, Accounting and Business, CFAB lah. Okey, dan seterusnya pemenuhan syarat atas talian milik portal Mara lah. Adik boleh layari laman web Mara tu nanti, tengoklah iklan di situ ya. Okey, ada tanya soalan dari segi ke mana nak pergi lepas SPM tadi? Saya dah tengok tadi tu. Kalau nak keluar negara A, kalau nak dalam negara B. Ada soalan? Memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM tahun 2009 tu tak terpakai 2020 tukar pada 2020. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan Jelas tentang selepas SPM nak ke mana tadi tu? Dalam negara dan luar negara. Jelas Okey. Jelas. Okey, apa itu yang Talent Development Program ni ialah satu program pelajaran penyampaian di bawah Majlis Amanah Rakyat untuk pelajar cemerlang lepasan SPM tahun semasa bagi menyambung pengajian bermula di peringkat persediaan hingga ke peringkat ijazah. So kita akan cover dia punya perbelanjaan tu mengikut calculation kita lah, daripada asasi, kita panggil asasi kalau Malaysia ni, ataupun matrix kan. Tapi kita ada juga kita namakan sebagai YTP ni. Okay, peringkat persediaan sampai ke peringkat dia habis pelajar ijazah pertama dia isu yang kita namakan tadi tu. Okey, nak faham macam mana? Ni alamat web Mara sajalah. Boleh dilihat di http://www.mara.gov.my. Okey. Dia kata dia beritahu dah ni apabila permohonan dibuka sehari selepas keputusan SPM. Nampak? Di sini dia indicate kan sehari selepas keputusan. Jelas tak tentang yang dibuka bila ni? Saya rasa alhamdulillah ada slide yang ni, dia beritahu sehari selepas keputusan. Okey. Mohon hendaklah mendaftar terlebih dahulu. Adik-adik nanti kena daftar dulu ya dalam laman web yang kita bagi tu. Okey, daftar dahulu. Okey, sebelum mengisi permohonan. Mohon dinasihatkan membaca dan memahami garis panduan yang disediakan sebelum membuat permohonan. Berapa lamakah permohonan tu dibuka? Tempoh permohonan tu dia akan dibuka sehingga 8 hari. Adik-adik lupa rupanya hari ke-8, rupanya hari ni ke-9 dah terlepas, memang tak boleh adik. Terlepaslah untuk mengikuti peluang pengajian dengan Mara. So dalam 8 hari saja kita buka. Lengkapkan semua dokumen-dokumen yang diminta seperti salinan perusahaan SBM, salinan persekolahan, semua lengkapkan. Lepas tu mohonlah di laman web tersebut. Okey, syarat kelayakan akademik dalam negara dia nak 6A. Program luar negara dia nak 7A. Macam tu. Apakah bentuk taja yang akan saya terima sekiranya ditawarkan dalam program YTP? Tajaan penyampaian di peringkat persediaan merangkumi iuran pengajian, allowance sara hidup serta allowance pengangkutan. Okey, kita bagi di peringkat persediaan. Dalam pengangkutan pergi dan balik hanya akan dibayar kepada pelajar Semenanjung yang mendapat tawaran pengajian di Sabah, Sarawak atau pelajar Sabah, Sarawak dan datang ke Malaysia, Semenanjung Malaysia. Okey, tambahan kepada untuk orang Sabah, Sarawak yang ditawarkan pengajian tapi dia kena belajar kat Kolej Semara Banting. Kita bagi tambah, kita bagikan juga duit tiket dia balik ke negeri asal dia di Sabah dan Sarawak lah. Adakah saya perlu melalui ujian psikometrik dan proses penugas selepas pemohon? Semua pemohon wajib melalui ujian psikometrik secara atas talian semasa mengisi permohonan. Ujian psikometrik ni hati-hati dia. Dia ada markah yang ditetapkan tapi saya tak pastilah psikometrik untuk student ni berapa. Kalau untuk permohonan pinjaman pembiayaan Mara tu tahulah 65% ke atas lah. Kalau untuk student ni mungkin tinggi. So jawab dengan betul-betul. Manakala proses temuduga hanya melibatkan kursus tertentu saja. Sebarang maklumat berkaitan temuduga akan dimaklumkan kepada pemohon atau semakan di laman web Mara. Itulah dia. Nak menghubungi Mara, kita bagikan nombor telefon yang berkenaan. Adik salinlah nanti sebagai persediaan, mana tahu dia perlukan. Email dia postspm@mara.gov.my. Okey, ini program Tertiary Education Sponsorship Program. Yang tadi tu
okey, yang kata nak pergi ke luar negara tadi tu kan, ataupun dalam negara tapi tajuk boleh marah, fully. Okey. Tawaran pinjaman peringkat diploma atau ijazah kepada talian menyambung pengajian DIP terpilih dalam negara. Pemilihan bidang pengajian tertakluk kepada dasar dan syarat-syarat yang sedang berkuasa. Syarat dia boleh mari ni lah nanti. Tapi di sini tidak bagi dia ni. Biasanya yang kat bawah tu lah syarat kelayakan akademik dia tu lah. Syarat kelayakan akademik dia. Diploma lepasan SPM, lulus SPM termasuk 3 kepujian subjek tertakluk kepada syarat program. Okey. Dan sebenarnya lepasan sijil STPM asasi dan matrikulasi. Okey. Dan sebenarnya ke peringkat ijazah pula lepasan asasi matrikulasi persediaan SPM dan diploma. Okey. Lulus SPM dan termasuk kepujian dalam subjek bahasa Melayu. CGPA lebih daripada 2.5. Okey. Syarat dia kalau lepasan SPM dia mesti itu aja. 3 kepujian. Nah itu wajib untuk masuk ke diploma. Okey. Tapi lepasan CGPA STPM pula dia nakkan CGPA 2 point saja. Dah boleh memohon TESP tadi. Okey. Lepas untuk buat ijazah, itu dia. Lepasan asas itu SPM dan termasuk kepujian dalam bahasa Melayu. CGPA naklah 2.5 ke atas. CGPA ini di peringkat asasi matrikulasi persediaan ataupun diploma juga SPM Okey, dan seterusnya program World Top University, tawaran pinjaman pelajaran bagi peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD di institusi pengajian tinggi 30 terbaik dunia. Kan di awal saya terangkan berkenaan dengan setara tu kan setara World Top University yang di luar negara, yang ada Yale, ada PSU semua tadi kan. Ini dia. Kita bagi yang ni Terbuka kepada pelajar yang telah mendapat tawaran atau sedang mengikuti pengajian di universiti tersebut. Mana tahu kan, adik-adik dah belajar di World Top University tadi yang 30 tadi tu, dah sampai US dah. Tiba-tiba kan, masa tu okeylah, mak ayah semua mampu semua, mana kita nak kata tidak tahu apa yang dia akan datang, tiba-tiba ada masalah sikit, mak ayah pun ada masalah sikit nak mengajar adik. Adik-adik yang telah menyambung pengajian di universiti terbaik pun boleh juga memohon World Top University ni. Tapi dengan syarat yang saya dah maklum awal tadi tu lah. Okey. Peringkat ijazah sarjana muda luar negara. International Baccalaureate IB Kadernah 35 daripada 45 point A level 13 daripada 15 point. Foundation asasi CGPA nak 3.6 daripada 4.0 lah. 90% dia kena lulus IELTS band 7. TOEFL 100 daripada 120, SAT 1200 daripada 1100. Ini syarat-syarat dia lah kalau untuk pergi ke luar negara tadi tu. Tapi dia terbuka kepada pelajar yang telah mendapat tawaran atau sedang mengikuti pengajian di universiti tersebut. Katalah dapat tawaran di universiti yang kita sebut tadi, World Top University kan. Tak perlu, tak ada pun masuk ke Kolej Mara Penting kan. Tak masuk pun mana kolej yang kita tawarkan di peringkat Mara tadi tu. Tapi dah dapat tawaran di World Top University. Boleh mohon. Ini mungkin ada yang tanya, saya tak nak masuk KMB tapi saya nak belajar di peringkat persediaan ni dengan duit saya dulu, peringkat ijazah nanti dah nak pergi ke luar universiti yang 30 yang top ranking tadi tu, nak guna Mara, boleh ke? Boleh. Kalau ikut sini dia boleh lah, tak ada masalah. Okey. Okey, saya terus ada soalan ke? Tak ada Okey, untuk ini program Graduate Excellent Program. GRAP bukan makan tapi ni grape lah. Okey. Okey, tawaran pinjaman pelajaran bagi peringkat ijazah sarjana dan doktor falsafah. Ni kalau kata ada nak menyambung dah habis dah ijazah sarjana muda, dia nak menyambung ke peringkat master dan juga PhD. Okey, terbuka kepada lepasan ijazah sarjana muda dan sarjana bagi menyambung pengajian dalam dan luar negara. Syarat kelayakan minima. Okey, di bawah GRAP ni peringkat sarjana. Dia dah mendapat CGPA 3 point 3 point di peringkat ijazah sarjana muda yang diiktiraf dalam negara lah. Kalau dia punya ijazah daripada luar negara, CGPA yang kita minta lah 3.75. Tinggi sikit. Dan juga dia punya brand IELTS tu lah 6.5. Okey. Dan seterusnya PhD. PhD ni, saya nak mohon PhD, CGPA di peringkat master tu, dia hendaklah dapat 3.5 ke atas.
Okay, dan seterusnya kalau di luar negara dia belajar dahulu, master tu, dia nak mendapat CGPA 3.75 dan IELTS 6.5. Okay. Dan seterusnya kita ada program professional development program ni. Tawaran pinjaman bagi pelajaran bagi mengikuti pengajian dalam luar negara dan peringkat profesional dan pakar. Program pengajian dalam negara dalam bidang dan institusi yang diterima oleh JPA, industri badan pengiktirafan profesional. Kita tawarkan kalau perakaunan, okey, dia ada sarjana muda 3 poin. Dia belajar dekat UiTM, accounting 3 poin. Okey. Dan juga untuk yang ACCA 4 kertas akhir saja atau tahun pengajian. Kalau untuk ICAEW ni lah lulusan perakaunan daripada Wales ya, di Australia dan juga New Zealand tak saya. Sekurang-kurangnya 6 kertas profesional dan advanced level dan juga 4 sekiranya tidak mencukupi syarat 2-3 di atas, pengalaman kerja selama 3 tahun dalam bidang berkaitan boleh dipertimbangkan. Okey. Jadi kandidat nak buat profesional tadi, dia ada nak buat program professional development program ni, okey, boleh mohon juga dengan Mara. Kita buka permohonan. Untuk pakar perubatan pula, terbuka pada pakar perubatan untuk mengikuti kursus dana perubatan sistem bersepadu parallel pathway bagi tempoh 4 tahun di institusi pengajian terpilih lah. Okey, ada doktor-doktor yang dah bekerja dah sebenarnya. Okey. Dia pegawai perubatan di situ, tu mana kata pegawai perubatan di hospital dia nak sambung lagi sarjana perubatan dia kan. Biasanya kalau sarjana perubatan ni hospital akan tanggung. Tapi ada kadang-kadang tu hospital tak tanggung. Dia juga boleh memohon kepada Mara. Okey. Institusi tu yang Mara tetapkan lah. Itu telefon pegawai Mara di bahagian pengajaran pelajaran, tanya dia manakah institusi yang dibenarkan untuk sambung buat master dia, pakar kepakaran itu. Okey, ini IPMA Excellent Student Program, IESP. Tawaran pinjaman pelajaran bagi sarjana muda dan profesional. Terbuka kepada pelajaran kepada lepasan pelajar cemerlang IPMA, diploma dan lepasan sijil profesional untuk melanjutkan pengajian di universiti dalam dan luar negara. Syarat kelayakan akademik dia ijazah. Okey. Kalau dia ada diploma, kata dia dapat diploma daripada College Professional Mara. Okey. Dia ada dah diploma dia. CGPA dia 3.65. Dia nak belajar luar negara, tak nak pergi overseas. Tapi dia syarat juga dia muat band 3 dan mendapat tawaran pengajian dalam bidang yang berkaitan. Okey. Contohnya dia dapat diploma perakaunan daripada College Professional Mara, dapat 3.65 ke atas. Dia dah ambil dah muat. Muat dia kena ambil. Dan juga telah mendapat daripada universiti berkenaan. Contoh UKM. Okey, dalam senarai universiti yang setara 5 tadi tu, ada universiti tu dia boleh menyambung di UKM. Kita juga menajalah pada pelajar yang sudah ada di College Professional Mara ni, yang milik Mara ni. Kalau luar negara, kalau teknikal 3.75. Kalau bukan teknikal, dia kena dapat 3.9. Tapi dia ada syarat dia band 6.5 IASU. Itu wajib ya. Kalau dia tak mencapai, memang kita akan tawarkan dia. Kita akan beritahu dia, kita tawar dalam negara sajalah. Kalau dia tidak nak, dia tak mahu, itu kita tak boleh buat apalah. Kita akan atas dia lah, pandai-pandai dia lah kan. Kita tawarkan dia tak layak untuk keluar negara, tapi layak untuk dalam negara saja. Kita tawarkan tapi dia menolak. Macam kes Abid Lu tadi tu, yang dia jumpa dapat 40,000 tu, untung dia sebenarnya. Abid nak bantu dia kan. Okey, dan juga profesional. Untuk peringkat profesional, lepasan sijil profesional mempunyai sekurang-kurangnya 60% markah keseluruhan dalam bidang yang berkaitan. Lepasan diploma, CGPA dia 3 sampai 3.5 kalau dalam negara Okey, luar negara kita tak saja lah. Profesional tak saja Kita hanya menaja dalam negara. Sebab sekarang ni kebanyakan ACCA pun dah banyak dah dalam negara. Dulu nak buat accounting ACCA ni kena pergi Ireland kan. Sekarang ni di Sunway pun dah ada dah buat ACCA dan juga CAT. Dah banyak tempat yang ada buat ambil kursus-kursus luar negara ni dilaksanakan di dalam institusi mereka. Okey, Advanced Sponsorship Program ASAP ni tawaran pinjaman bagi membantu pelajar bayaran pendahuluan sebelum mendaftar di IPT yang terpilih saja.
pada tahun ni yang dilaksanakan tahun lepas dan juga rasa tahun ni bersama juga, kita hanya menaja accept ni hanya kepada student yang belajar di kolej milik MARA saja, di UniKL dan juga kolej KUPTM, KPTM, GMI, kita taja. Okay. Yang selain daripada tu kita tak bagi sebab kita pun ada masalah kekangan lah, kewangan lah pihak MARA, jadi kita utamakan kepada pelajar-pelajar yang belajar di kolej-kolej MARA saja. Kolej MARA. Kolej swasta, bukan swasta, GLU yang milik MARA. Okey. Jadi kita akan bagi dia ikut kepada pilihan kita berapa yang diperlukan. Kalau dia kata B40, kita akan bagi 2,000 kat dia terus. Okey. Sebagai pinjaman. Sebagai pinjaman supaya dia boleh membeli barang-barang untuk kemasukan ke kolej-kolej atau universiti terbabit yang kita taja tadi tu. Okey. Syarat dia pendapatan bulanan keluarga sekurang-kurangnya 5,000 dan ke bawah. Ini syarat pertama lah. Pendapatan keluarga dia sekurang-kurangnya 5,000 dan ke bawah. Kalau kata RM4,999 pun layak juga. RM1 tak cukup RM5,000 kan? Dia layak. Okey. Tapi kalau dia gaji dah RM5,000, tak boleh. Macam tu maksud dia. Okey, permohonan dibuat secara online melalui laman web ni lah, www.mara.gov.my, e-perkhidmatan di pendahuluan lah. Proses kelulusan akan dibuat oleh pejabat MARA negeri berkenaan. Kalau adik-adik kena hantar dekat pejabat saya dulu, depan MR2 tu dekat Tokong Hindu dekat Batu Kil tu, hantar kepada saya. Okey, dan seterusnya kita akan proses dan kita akan hantar ke MARA negeri. Okey, bayaran kita bagi 2,000 ni contohnya, kita kena bayar balik 100%. Okey. Okey, ini MESH pula, MARA Education Sponsorship Hybrid Program. Membuka peluang pekerjaan atau jaminan pekerjaan kepada pelajar untuk bekerja di syarikat korporat selepas tamat pengajian. MARA dan syarikat korporat bersama-sama membantu pelajar cemerlang dan memerlukan bantuan dalam pinjaman pelajaran. Okey, bersama-sama membiayai pinjaman pelajaran dan syarikat korporat menawarkan peluang pekerjaan. Jadi MARA akan bantu dia dalam mendapatkan, kalau kita ada contoh macam kita dengan Shell contohnya. Okey, kita akan tempatkan pelajar kita di bawah MESH tadi ni dengan Shell, Petronas ataupun Tesco sebagai contohlah, mana yang kita ada kerjasama dengan dia orang kan. Okey, menawarkan peluang pekerjaan tanpa membiayai pinjaman pengajian dan juga bersama-sama membiayai pinjaman pelajaran tanpa menawarkan pekerjaan. Ni 3 bidang kita buat ni. Dia punya fokus. Sama-sama dia MARA dengan Shell tu membiayai pinjaman pelajaran, dan syarikat korporat menawarkan peluang pekerjaan. Syarikat korporat tidak memberikan duit pada awal pengajian tu, MARA yang akan bagikan. Okey, tapi bila habis pengajian, syarikat tu akan memberikan kerja. Ini dua program MESH tadi. Dan sebenarnya kalau yang keduanya menawarkan peluang pekerjaan tanpa membiayai pinjaman pengajian. Itu kaedah kedua lah. Menawarkan peluang pekerjaan. Dia hanya bagi pekerjaan saja, tanpa ada sebarang bantuan pembiayaan pengajian. Dan sebenarnya sama-sama. Kami kata kalau Shell bagi masih di peringkat pengajian. Tapi akhirnya dia akan mendapatkan, tapi tak ada pekerjaan itu tidak diberikan garanti sebagai bekerja di syarikat yang kita buat bersama tu. Okey. Elang-elang yang diberilah pengajian yang dapat tajaan tadi tu. Okey. Okey, untuk lulusan STPM pula, kalau dah habis STPM tak nak masuk ke peringkat asasi dan juga diploma tadi tu, dia boleh buat STPM ataupun STAM ni. Kumpulan sasar dia untuk orang yang belajar STPM dan juga STAM yang mengaji agama ni, STAM, dia nak buat ijazah sarjana muda. Kelayakan dia lah memenuhi syarat umum pinjaman pelajaran MARA, setelah Citeri, Bumi Putra semua itu. Pelajar tidak ditajuk oleh mana-mana badan penaja yang lain. Pemilihan institusi dan bidang pengajian tertakluk kepada kesenangan khusus yang oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Dan ini tertakluk kepada kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, pemilihan institusi dan bidang pengajian. Kalau yang mengambil channel daripada STAM ataupun STPM ni, kita hanya membiayai kepada yang dan diluluskan oleh pengajian tinggi saja Okey. Kelayakan dia grade A- dalam 3 mata pelajaran, PNGK 3.67 lah, kalau A- 3.67. Bidang pengajian 9 bidang saja, tak takluk juga. Institusi pengajian kalau STPM ni mesti awam, GLU dan juga IPT swasta. STAM, STAM ni ada 5 saja bidang yang kita bagikan Satu fiqh dan usuluddin, Islamic law dan syariah law, nak di peguam syariah lah.
Al-Quran dan As-Sunnah, Qiraat, Islamic Finance dan Economic, Antropologi dan Islamic Outreach. Okay, luar negara kita akan hantar kepada institut pengajian dia luar negara Timur Tengah, macam Al-Azhar, Universiti Madinah ke contoh yang diiktiraf oleh Jabatan Pendidikan Tinggi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam negara, Universiti Awam atau JLU dan juga IPTS. Okey, itu untuk pelajar-pelajar yang telah menyambung STPM dan juga STPM. Okey, itu sajalah untuk makluman berkenaan dengan pembiayaan pengajian di MARA. Kita menawarkan kedua-dua. Soalan yang pertama tadi tu, adakah MARA menawarkan beasiswa atau yang berubah ni, dan juga pendidikan je, kita menawarkan kedua-duanya sebenarnya. Ini dia nombor telefon yang boleh cik-cik semua, adik-adik semua telefon. Pas ada pertanyaan lah. Ini informasinya, ini maklumat tu lah. Okey, dan juga soalan berkenaan dengan kejayaan pelajar MARA. Sebenarnya pelajar MARA yang berjaya for flat ni banyak, tapi saya cuma dapat satu saja puan kecil sekarang ni, Mariam Balkis Abdul Rashid yang mempunyai lulusan CGPA 4 flat di Arizona State University, Arizona Masyarakat, dalam bidang sustainability, kelestarian yang merupakan kursus pertama ditawarkan oleh Universiti Perkenaan pelajar-pelajar MARA. Okey, jadi sebenarnya kalau anda berjaya mendapat channel kata dia nak pergi ke Young Talent Development Program tadi tu, dia akan tawarkan ke universiti luar negara. Okey, dari situ ramai yang excellent sebenarnya. JPA pun ramai juga yang excellent. Sebenarnya pelajar-pelajar Malaysia ni kebanyakan yang pergi ke luar negara, hampir semua excellent sebenarnya. Sebab budaya kita kan, kita dengan American ni kan, dia punya budaya tak macam kita. Budak kita kan belajar sungguh-sungguh. Terutama budak-budak yang buat bioteknologi di PSU. Memang CGPA semua, diorang terkejut, orang putih pun terkejut sebenarnya. Mereka orang Melayu ni semua tera-tera belaka. CGPA 3.9. Memang banyak sebenarnya. Memang CGPA semua, diorang terkejut, orang putih pun terkejut sebenarnya. Mereka orang Melayu ni semua tera-tera belaka. CGPA 3.9. Memang banyak sebenarnya. Tapi saya cerita pasal dapat CGPA 4.0 tadi tu. Mana kata every semester selama 4 tahun dia belajar dekat ASU tadi ni, dia dapat 4 flat. Itu cerita dia. Okay. Dan juga kita cerita dari segi Datuk Syekh Muzaffar lah. Ini dari segi kecayaan cemerlangan Datuk Syekh Muzaffar ni. Dulu dia pelajar MRSM MUA. Okay, sama 9. Sekarang ni dia seorang astronaut lah ataupun okay. Ya, antara semangat ada pada MARA sekarang lah. Memang banyak lah untuk adik-adik berapa semua, memang banyak sebenarnya kejayaan-kejayaan yang telah student MARA ni capai. Okay, kalau kita nak tahu sebenarnya setiap tahun sebenarnya ramainya sebenarnya. Kita compile, tapi saya tak compile lagi lah. Cara yang saya buat dalam internet saja. Okey, ada soalan dari tambahan ke apa lagi? Cik, saya ada soalan. Ya. Okey, kalau program WTU, requirement dia IELTS 6.5 kan? Dan saya dapat tawaran tu, adakah MARA akan taja juga walaupun requirement MARA adalah 7.0 IELTS? Macam mana gitu bang? Sebab MARA punya requirement adalah 7.0. Macam mana tu? MARA kata MARA hanya akan tawar apabila mendapat IELTS 7.0. Macam mana? MARA akan tawar kepada para pelajar yang mendapat IELTS 7.0. Saya tak berapa dengar lah tadi cik. Ada Kalau line terganggu. Kalau World Top University, IELTS dia kena dapat 7.0 bukan 6.5. Oh tak, maksud saya tadi cik ada cakap kalau kita dah dapat tawaran World Top University ni, lepas tu cik kata boleh mohon MARA kan? MARA sponsorship. Okey, yang World Top University pada peringkat dia lepas SPM, dia mohon kita hantar dia ke MARA Banting contohnya. Ini World Top University. Yang program yang sebut tadi saya rasa yang ini berikut kan. Okey, terima kasih. Yang ini tadi. Graduate Assistant Program. Lepas tu satu lagi soalan saya nak tanya. Macam sekarang ni COVID tengah berleluasa lagi kan. Adakah kita kena ambil swab test dan confirmation untuk keluar? Dan Untuk apa tu?
Baru ni saya tengok ada immunity passport. Jauh Tak dengar, adakah tak dengar. pelajar kena buat baru ni ada immunity passport dengan swab test kan. Adakah pelajar perlu ambil swab test ataupun immunity passport ni dulu sebelum ke luar negara? Itu wajib. Memang kita akan kena ambil swab test tu, itu wajib. Bergantung pada kerajaan yang negara yang kita nak pergi tu. Tapi kebiasaannya semua wajib ambil swab test dan juga immunity passport ni. Immunity passport pun dia ada syarat-syarat dia juga kan. Dia macam dia akan ambil juga swab test semua tu sebenarnya. Tapi namanya Vaksin pun kena ambil lah ya. sekali. Kira Ya, vaksin kalau pun kena negara ambil. tu berkendakkan vaksin diambil sebelum sampai ke negara dia, wajib. Okey, soalan ketiga pula. Ya. Bila buka permohonan ni WTO ni? WTO ni saya kata sehari selepas. SPM Result dia akan keluar. Ya, betul. TSP sehari okey. selepas. Biasa nanti kalau dia masuk dalam marah tu nanti, dia ada pelbagai tu, ada WTO, dia ada macam-macam. Dia ada TSP, dia ada IESP yang program diploma IPMA tadi tu yang belajar di College Professional Mara, yang sama juga. Bergantunglah kalau IPMA tadi tu dia ada result dapat out sebelum daripada tu, dia akan offer pada tarikh yang sehari selepas tu lah. Biasanya akan dilonggarkan salah satu. Biasanya. Okey. Alright, itu saja. Terima kasih. Okey, sama. Yang tak keliru itu ya. IELTS tu 6.5 tadi tu hanya untuk IPMA student. Program IESP. Okey. Tapi kalau untuk WTO dia kena 700%. Okey. Apa lagi? Ada siapa-siapa lagi ada soalan? Kalau tak ada siapa-siapa lagi ada soalan, kita boleh tutup majlis kita. Saya nak ucapkan terima kasihlah pada adik-adik pada petang ni kerana sudi mendengar tentang pengajian Mara ni. Jadi harap-harapkan saya doakan supaya yang mengambil SPM pada tahun ni berjayalah pelajar di sekolah menengah alami ni. Okey, sekian saja daripada saya lah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik atas kongsi tadi. Jadi sebelum kita habis ni, boleh semua buka kamera atau apa, kita boleh ambil gambar dulu. Ya. Boleh yang lain buka kamera? Ke nak terus ambil gambar je? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, sebenarnya saya tak dapat dengar respon daripada dalam Google Meet ni. Cuma saya nak pastikan dah habis ke slotnya? Okey. So insyaAllah terima kasih diucapkan pada Encik Hamadudin dan kepada semua peserta yang hari ini. InsyaAllah boleh isi borang muhasabah program yang ada di chat. Okay, jadi itu saja. Kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Okay, terima kasih Encik Hamadudin dan semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Asal kita. Okey, sama.